Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 7.44 pagi, kami mulakan dengan rakaman berita utama dalam segmen esensi. Subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara dijangka cecah RM81 bilion tahun ini. Walaupun angka itu tinggi, mengurangkan jumlah subsidi itu tanpa melihat keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan. Ini bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutama dengan kos sara hidup. Justru Perdana Menteri berkata, rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan kerajaan penting dalam memastikan rakyat dapat dibantu. Pada masa sama, ekonomi negara sentiasa kekal ampuh. Ini pula mengenai penanaman kelapa. KKDW diminta kenal pasti tanah bersesuaian untuk projek keterjaminan berskala besar seperti di Sungai Sembrong Kiri, Kluang, Johor. Timbalan Perdana Menteri berkata, jangkaan hasil pengeluaran kelapa mentah daripada projek berkenaan adalah 600 tan setahun. Ini melibatkan janaan pendapatan kira-kira RM483,000 setahun. Jangkaan hasil pengeluaran santan pula 180 tan setahun dengan anggaran pendapatan RM1.4 juta setahun. Tiada halangan sebarang aktiviti mengimport produk pertanian dan perikanan dari Jepun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, KKM sentiasa pantau tahap isu keselamatan makanan. Ini termasuk pemeriksaan radiasi dan mengesahkan produk perikanan yang diimport dari negara itu selamat untuk dimakan. Produk perikanan dari Jepun dikategorikan di tahap 4, iaitu yang paling diambil perhatian. Jadikan kemampanan alam sekitar sebagai agenda utama dalam apa sahaja bentuk projek pembinaan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Timbalan Perdana Menteri berkata, aspek itu penting kerana dunia kini menghadapi cabaran berikutan perubahan iklim. Langkah itu wajar bagi negara melihat gambaran jelas dalam meneliti dasar-dasar yang lebih berorientasikan masa depan. Tegas beliau, kemampanan alam sekitar mesti menjadi agenda perjuangan semua pihak. Projek pembinaan lingkaran tengah utama LTU sepanjang 35 km dari Bentong ke Pelangai kini menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan projek melibatkan peruntukan RM987 juta itu dibahagikan kepada 3 fasa pembinaan. Di peringkat Kementerian Kerja Raya, kesemua proses sudah selesai termasuk menyediakan reka bentuk jajaran laluan berkenaan. Sebuah makmal bagi unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE Lanternate akan dibangunkan di Perak. Ini sekaligus menjadikan Perak sebagai perintis pembinaan makmal yang mengendalikan uji kaji melibatkan unsur nadir bumi. Menteri Besar memaklumkan kerajaan negeri telah dapat persetujuan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Makmal tersebut akan ditubuh bersama Menteri Besar Incorporated, Pembangunan Pertanian Negeri Perak dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. 426,656 rumah kos rendah dan kampung di Selangor dikecualikan cukai taksiran untuk penggal kedua. Menteri Besar maklumkan ia bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember tahun ini membabitkan implikasi kewangan sebanyak RM29.415 juta. Langkah berkenaan salah satu komitmen utama dalam tempoh 100 hari pentadbiran negeri. Beliau turut umum insentif RM1,000 untuk 500 pengusaha tanaman, ternakan, aquaculture, industri asas tani dan nelayan di negeri itu. Ia sebagai usaha untuk tingkatkan kadar pengeluaran. Ya, disyaki jadi transporter dadah seorang pendawai elektrik di Berkas. Polis juga rampas kira-kira 157 kg dadah bernilai lebih RM5.1 juta. Dadah dibawa masuk dari Thailand melalui jalan darat. Ketua Polis Pulau Pinang memaklumkan lelaki terbabit ditahan menerusi operasi tapis di Bandar Kasia, Batu Kawan. Tangkapan dibuat hasil maklumat awam dan risikan JSJN IPD Seberang Perai Selatan. 2 cubaan seludup 10 kg dadah bernilai hampir RM1.3 juta di Kelai digagalkan Jabatan Kastam 27 September lalu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Pematuhan, kes pertama babitkan lelaki warga Korea berusia 83 tahun. 3.85 kilogram dadah disorok di dalam bagasi yang telah diubah suai. Kes kedua pula babitkan warga tempatan
4.95 kilogram dadah juga ditemukan dalam bagasi yang diambil dari kaunter Lost and Found setelah suspek batalkan penerbangan ke luar negara. 25 ditahan di sekitar perairan Kuala Kedah menerusi operasi bersepadu maritim Malaysia bersama AADK. Lelaki tempatan berusia antara 20 hingga 50-an itu didapati positif dadah. Operasi bertujuan bantras salah guna dadah dalam kalangan nelayan. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah maklumkan kesemua mereka dicekup di atas bot serta jeti nelayan. Baik, penggunaan dadah sintetik jenis mushroom atau cendawan dalam kalangan anak muda semakin membimbangkan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Sofian Santo berkata, ia digunakan dalam vape dan rokok. Beberapa individu yang gunakan dadah itu telah pun ditahan. 2 bot fiber bersama 5 nelayan warga Myanmar dicekup di kedudukan 9.9 dan 10 Batu Nautika, Barat Daya Muara Kuala Kurau. Menurut pengarah Maritim Kuala Kurau, kedua-dua bot dikesan sedang melakukan aktiviti perikanan. 5 nelayan yang ditahan berumur 13 hingga 41 tahun merupakan pemegang kad UNCHR. Kedua-dua bot terbabit memiliki lesen yang sah namun tidak diusahakan sendiri oleh pemilik. Selain tiada kebenaran menggunakan kru warga asing. Berhormat Undang-Undang Jalan Raya, Polis Kuala Lumpur akan terus dilaksana secara total enforcement. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, ini bagi mengekalkan tahap pematuhan orang ramai terhadap peraturan jalan raya di ibu negara. 2 fasa operasi itu yang dijalankan sebelum memperlihatkan pengurangan jumlah saman yang dikeluarkan dan jumlah tangkapan yang ketara. Kesalahan halangan lalu lintas menjadi penyumbang tertinggi saman. 2,179 kes jenayah komersial dengan nilai kerugian lebih 77 juta ringgit direkodkan Polis Perak. Ia bagi tempoh Januari hingga 30 September lalu. Ketua Polis Negeri memaklumkan 1,096 orang diberkas melibatkan pelbagai modus operandi bagi tempoh tersebut. Manakala 764 pertuduhan telah dibuat. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Azizah Nawawi tarik diri daripada mendengar rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk kembalikan semula saman 1.9 juta ringgit terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Beliau memaklumkan suaminya pernah berkhidmat di bawah Tan Sri Tommy di Jabatan Peguam Negara. Datuk Azizah bertanya sama ada bantahan beliau mengetuai panel rayuan itu. Peguam mewakili Datuk Seri Najib memberitahu bahawa bekas Perdana Menteri itu meminta Datuk Azizah menarik diri. Mayat lelaki warga emas ditemukan di kebun pisang berhampiran rumahnya di Kampung Lawin Gerik 10.45 pagi semalam. Mangsa berusia 75 tahun sebelum itu dilaporkan tidak dapat dihubungi ahli keluarganya sejak beberapa hari lalu. Ketua Polis Daerah Gerik memaklumkan pemeriksaan mendapati tiada unsur jenayah dikesan. Semua agensi penguasaan dibenar jalankan pemeriksaan di peringkat pengilang serta pemborong padi dan beras di seluruh negara. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan Task Force Khas Operasi Bersepadu Beras Putih Tempatan. KPKM menerusi kenyataan memaklumkan mesyuarat bersetuju menurunkan kuasa kepada agensi-agensi penguasaan di bawah Akta 522. Ia bagi menjalankan pemeriksaan serta mewujudkan pusat gerakan bersepadu di kementerian. Pengurusan sekolah di Perak dinasihat kurangkan aktiviti luar bilik darjah. Ini bagi mengelakkan risiko pelajar berdepan masalah kesihatan akibat jerebu dan cuaca panas. Exco Perak berkata, pihaknya sedang berbincang dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi melaksanakan langkah pencegahan. Pelibatan swasta digalak bagi perbanyak program berteraskan tanggungjawab sosial korporat dalam usaha perkasa bidang pendidikan di Perak. Exco Negeri maklumkan sumbangan meliputi kemudahan peralatan termasuk peranti mudah alih selain program berunsur pendidikan digital. Tugas perkasa bidang pendidikan bukan hanya terletak di bahu Kementerian Pendidikan dan pihak terlibat semata-mata, sebaliknya ia adalah tanggungjawab bersama. Orang ramai diingatkan tidak cemas jika lihat pesawat tentera terbang rendah di beberapa kawasan sekitar Lumut, Setiawan, terutamanya di ruang udara Manjung bermula hari ini. UDM maklumkan, ATM sedang melaksanakan persiapan bagi Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90 di pangkalan TLBM Lumut.
Ia akan berlangsung pada 10 Oktober dengan persembahan perbarisan tempur statik dan demonstrasi keupayaan ATM. Ini pula mengenai insentif diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN. Menteri Pendidikan Tinggi berkata keputusan sama ada insentif tersebut diteruskan dalam Belanjawan 2024 atau tidak tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Menurut beliau, setakat ini tempoh diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN yang telah tamat pada 31 Mei lalu seperti diumumkan Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada Februari lepas tidak dilanjutkan. Agensi Hal Ehwal Islam serta tokoh Islam perlu beri input dalam dasar negara seperti RM ke-12 dan Belanjawan Tahunan Negara. Ia supaya konsep Malaysia Madani dapat diterapkan untuk pembangunan negara dan rakyat yang lebih mampan. Perdana Menteri berkata pihak terlibat perlu beri input secara keseluruhan dalam dasar itu. Malah tidak hanya fokus kepada bidang agama Islam semata-mata tetapi juga dalam bidang lain yang memerlukan. RM4 bilion disasar untuk peluang perniagaan disasar untuk persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eco antarabangsa Malaysia iGEM 2023. Ia turut menyasarkan 40,000 pelawat dari lebih 40 negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata iGEM 2023 tepat pada masanya. Ia penting dan memberi kesan dalam usaha menumpu ke arah pelepasan sifar karbon bersih apabila tindakan iklim semakin mendapat sambutan. Lebih 40,000 pengunjung dijangka memeriahkan showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI Madani Peringkat Kebangsaan. SDSI dijadual berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober di MITCI Keruh. Esko Melaka memaklumkan 145 usahawan dijangka terlibat dengan pelbagai aktiviti dan produk dari seluruh negara. Ia platform usahawan tingkatkan keupayaan ke peringkat lebih tinggi. Sumber unsur Nadir Bumi REE Negeri Sembilan dianggar bernilai RM30 bilion. Menteri Besar berkata anggaran itu berdasarkan kajian awal Jabatan Mineral dan Geosains. Kerajaan negeri bersedia untuk memulakan aktiviti pelombongan sumber tersebut. Bagaimanapun, SOP akan diperinci sebelum aktiviti itu dilaksana. Kerajaan negeri juga akan lihat keperluan mewujudkan pusat sehenti bagi memastikan REE dapat dikawal. Tiada niat untuk teroka REE sebagai sumber pendapatan baharu meskipun Selangor dimaklumkan bahan mineral itu terdapat di negeri itu. Menteri Besar menjelaskan kerajaan negeri konsisten dengan keputusan sama yang dibuat sejak 2017 dan masih belum berminat untuk tujuan sedemikian. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan sewajarnya akan diambil jika ada cubaan untuk teroka hasil terbabit. 12,230 unit kereta Proton terjual bagi pasaran domestik dan ekspor pada September 2023. Ini menjadikan jumlah jualan bagi tempoh 3 sukuan pertama tahun ini sebanyak 116,832 unit. Proton jelaskan ia meningkat 14.1% berbanding tempoh sama pada 2022. Meskipun jualan pada September merosot berbanding Ogos, pertumbuhan jualan Proton masih kekal mendahului jumlah pertumbuhan industri. Bayi remaja lelaki yang tembak mati 2 bangsa di Siam Paragon Mall menggunakan pistol tiruan yang telah diubah swipe. Asisten Komisioner Polis Diraja Thailand berkata, remaja berkenaan yang berusia 14 tahun ditahan kira-kira sejam selepas insiden berlaku. Polis sedang mengkaji semula peraturan dan undang-undang berkaitan kawalan senjata termasuk peraturan mengawal bahan yang digunakan untuk membuat senjata. Ya, susulan insiden tragis itu, Perdana Menteri Thailand berikrar laksanakan langkah keselamatan tertinggi bagi memastikan keselamatan pelancong asing. Agensi berkaitan diarah menyiasat punca insiden serta membangunkan langkah-langkah mencegah insiden berulang pada masa depan. Serta turut melawat lokasi tragedi serta mangsa yang cedera di 2 hospital. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Saya Azam Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.